Hai, Assalamualaikum para penonton Malaysia hari ini. Apa khabar semua? Semoga sihat. Anda bertemu dengan kami berdua hari 7 Februari pejam celik dah masuk Februari, Fat. Sofia dan Afat menemani anda. Ya, betul. Kalau bercakap tentang Februari ni, saya teringat birthday saya lah. Ya, jangan lupa. Wah, dia buat pengumuman rasmi. Berapa hari lagi ni? Saya kira berapa hari Google. Okey. Apa sahabat, kembalilah anda yang mungkin sedang menyaksikan kami di Malaysia hari ini. Mungkin ada yang dah pun berkira-kira sebab kita dalam masuk besok ada Isra' Miraj, ada beberapa negeri yang bercuti. Lepas tu kita nak masuk Chinese New Year, lepas tu cuti sekolah dan sebagainya. Jadi saya pasti ramai di antara anda yang dah pun adalah perancangan-perancangan yang mungkin anda dah aturkan bersama dengan keluarga anda. Kalau anda sedar tak sedar bila memandu di Kuala Lumpur ni memang susah beberapa hari ini, dan memang kita melihat persiapan lah bagi mereka yang bakal menyambut sambutan Tahun Baru Cina ni. Saya rasa akan meriah tahun ni. Sebab orang kata dah ambil cuti dan sebagainya. Jadi kita nampak di sini semoga persiapannya semua berjalan dengan lancar. Tapi apa pun kita kena cakna jugalah. Ini tentang perubahan cuaca dan sebagainya, sebab dikatakan ada amaran cuaca panas tahap 1 di 3 daerah di Kedah sendiri. Okey, jom kita tengok ini laporan yang dikeluarkan di berita harian di mana Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran cuaca panas seperti mana yang Sofia katakan tadi di 3 kawasan di Kedah, ya, dan 3 kawasan itu adalah di Pokok Sena, Pedang dan juga Baling. Dan katanya status cuaca panas tahap 1 ataupun berjaga-jaga dikeluarkan bagi suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius. Panas tu. Ini Sofia, kita ada tunjukkan kat sini. Ini dia petanya. Betul. Nampak di sini ya, kriteria cuaca panas tahap 1 menunjukkan di sini di Padang Terap, Pokok Sena, Sik dan juga Baling, juga Kuala Kangsar, di mana suhu maksimum sehingga 37% dan sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Kalau disaksikan bukan sahaja cuaca suhu, tetapi humidity ataupun tahap air dalam udara itu agak kurang pada beberapa hari ini, dan itu menunjukkan kita sedikit sebanyak tanda amaran lah, supaya kalau kita ni sentiasa berada di luar, kita risau mungkin ada risiko stroke harbor dan sebagainya. Jadi berjaga-jaga. Betul. Dan amaran ini dikeluarkan sehingga tak silap saya bulan 6 ataupun bulan 7 nanti. Dan titik panasnya akan bermula, yang paling panasnya adalah pada bulan Mac nanti ketika bulan Ramadan. Itulah antara cabaran-cabarannya kalau kita berpuasa. Okey, tak kala kita bercakap tentang perkara ini, dalam masa sama juga kita digemparkan juga dengan kehilangan seorang lagi bekas pemain kebangsaan yang cukup legenda, iaitu Khalid Ali yang telah pun meninggal dunia semalam. Dan Allahyarham berusia 66 tahun meninggal dunia di PPUM akibat kanser. Ya, dan kita difahamkan arwah menghidap kanser paru-paru tahap 4 sejak Mac tahun lalu, dan susulan itu tahap kesihatannya mula merosot dan perlu menjalani rawatan berkala, dan kita masih mengingati jasa arwah di mana telah pun menyarung jersey skuad kebangsaan dari 1977 sehinggalah ke 1985, dan pencapaian terbaiknya pasti membantu skuad Harimau Malaya layak ke Sukan Olimpik 1980 di mana, Fat? Di Moskow, Rusia. Jadi kami warga kerja MHI mengucapkan salam takziah kepada Allahyarham Khalid Ali. Baiklah, kita terus saja nak membawakan kepada anda topik inspirasi kita pada hari ini. Tengok saya tengah buat apa ni? Apa tu? Saya macam tengah dukung kan. Biasa orang dukung. Kena training dulu. Sini. Biasa dukung anak. Anak yang dukung tak sampai 20 kilo. Tapi ada seorang pemuda ni, dia dukung sesuatu yang beratnya lebih kurang 20 kilo. Ya, telah pun viral di media sosial. Usaha beliau ni bukan cadang-cadang. Siang harinya bekerja sebagai pembantu kedai, tetapi di waktu shift malamnya bekerja mengusahakan satu perniagaan kopi. Ya, betul. Apa nama abang ni? Kopi Dukung. Kopi. Nama? Abang Kopi Dukung. Nama abang ni Azlan. Yang famous dekat Terengganu, Kopi Dukung. Jadi anda semua mungkin kalau kita dah bercakap ni nak tengok macam mana nak gambar-gambarannya, macam mana abang ni dia dukung kopi tersebut. Jom kita saksikan bingkisan ini. Bang, nak balik dah habis malam esok lah. Tahu lah, kita pun kita bertembok dulu. Bagi orang dulu.
Okey. Kopi. Awak yang panggil lah. Kau nak kopi satu? Satu kopi. Sekejap. Okey, nampak tak? Boleh halang ni kan. Dia punya tempat nak keluarkan kopi tu lain macam tak nampak. Ya. Macam pernah nampak. Okey, silakan. Jaga panas. Jaga panas. Nah, Sofia silakan. Fresh ni. Betul. Ya. Wah. Okey, ini kopi apa ni? Kopi kampung yang kita buat sendiri. Bukan kopi Ganu? Lebih kurang. Boleh bawa ke rumah ya? Ya, okey. Oh, wangi. letak ya. Jom. Yang minta maaf lah. Silakan. Silakan. Abang kopi Dukung. Kopi Dukung ini adalah satu bekas dia. Yang Nanti dibuat abang boleh sendiri. try angkat lah. Kita Nanti nak tengok. Nanti kita nanti saya nak cuba tahu angkat. berat dia macam mana. Betul. Okey, silakan you duduk sekali. Ayu kita. Badan dia kecil tapi dia mampu untuk mengangkat tong ni seberat 20 kg. Okey, jom silakan duduk. Okey. Awak punya mana? Saya punya tak apa. Kalau saya jadi awak, saya minum dengan tong-tong. Boleh. Okey. Jom kita minum Kopi Dukung, kopi jalanan rasa kayangan. Kita nak try Bismillahirrahmanirrahim. Orang cakap apa bila mulakan pagi kena dengan kopi? Ini dia kopi ni. Masya-Allah sedapnya. Rasa kopi sebenar. Dia kopi dia rasa, Kopi Dukung. susu dia rasa. Memang ni resepi sendiri ke? Ya, kita ada buat Jangan jealous semua. Beberapa percubaan lah untuk permulaan. So kita sebelum niaga tu kita akan buat pelbagai cubaan lah. Cuba-cubaan lah. Cubaan. Idea macam mana? Biasa orang jual kopi kan ada meja ataupun dekat gerai-gerai ni. Lain daripada lain ni. Ni angkat tong apa semua ni macam idea boleh dapat. Dekat luar negara dah ada orang buat macam ni. Saya asalnya saya tengok dekat luar negara lah. So dia ada satu India saya rasa dia Dekat India ni? Tak sure tapi dia jenis yang dituang macam tu. Macam video tu. tu dituang macam tu. Tapi kita fikir kalau saya buat macam tu dan 10 cup patah pinggang. Betul. Jadi awak membuat revolusi sendiri, memikirkan ada pipe tu yang memudahkan siapa nak order je terus. Ya. Wah. Dan berat bekas ni berapa kilo? Saya tak pernah timbang tapi saya pernah suruh orang angkat. Dia orang kata ada yang 20, ada yang kata 30. So kita tak pernah. So siapa nak tahu boleh angkat dan Rasa apa? Rasa sendiri. Saya perlukan bantuan awak. Saya kalau angkat tak tahu berapa kilo. Awak kata kena timbang. Anak, apalah satu bekas kopi ni saya nak... Saya bukan belakang, depan belakang. Belakang boleh depan. Awak boleh ambil apa dia jadi staff awak. Boleh kita cuba? Sekarang ke? Nanti ke? Nantilah, nanti nak closing nantilah. Borak-borak dulu. Sebab takut dah penat nanti nak borak macam mana kan. Okey, nak tanya kepada Azlan kan. Difahamkan Azlan bukan buat kerja ini sepenuh masa. Bukan. Ada kerja lain di siang hari, malam baru buat macam ni. Macam mana tu pembahagian kerja tu? Tak penat ke siang dah kerja, malam kerja lagi? Okey, kalau nak ikut penat tu memang penat. Tapi nak buat macam mana kan sekarang ni dia penat tu kena tolak tepi lah. Tapi sekarang ni dah 3 bulan. 3 bulan. Jadi dalam masa 3 bulan tu awak rasa macam mana? Adakah awak rasa boleh diteruskan di bulan-bulan seterusnya ataupun rasa macam fed up lah lepas ni nak puasa lagi apa semua? Okey, untuk yang itu insya-Allah saya akan teruskan. Cuma adalah sometimes tu kita perlu rehat sebab nak ikutkan badan saya sakit start seminggu. Lepas ni angkat ni? Seminggu selepas awal permulaan tu badan saya dah start sakit sampai sekarang. Wah. Tu dah tahu sakit. Ni dah kena berurut dah ni. Mungkin ambil masa yang lama juga dah ini usaha setiap malam yang awak lakukan untuk kelangsungan menyara keluarga dan sebagainya. Satu perkara yang kita betul-betul hormatilah. Ni bukan mudah kan, tiap malam komitmen dan disiplin itu. Dan bagaimana awak melihat sokongan orang ramai sebab awak viral di media sosial, orang daripada Negeri Sembilan sanggup datang nak berasa kopi yang betul sedap ni macam mana perasaannya bila mendapat sokongan seperti ini? Saya memang terharu sangatlah. Mana yang terutama yang akak dari Negeri Sembilan tu dia sanggup datang semata-mata nak minum kopi and then esoknya terus balik. Semata-mata nak jumpa awak beli kopi. Beli kopi sahaja. Esoknya balik. Esok terus. Dia beli berapa cup? Dia satu family. So lebih kurang dalam 10 cup saya rasa. Kalau satu cup tak berbaloi. Dia satu family. So dia beli dia datang dia sampai maghrib tu and then malam tu saya bagi kopi kat dia, esok pagi terus dia balik ke Negeri Sembilan. So memang nak ikutkan hari Ahad baru ni ada yang dari Penang. Tapi sebab kita dah ada di sini. So minta maaf sangat dekat abang yang dari
Penang tu. So sebab kita tak inform kan. Kita tak berniaga semua. So situ rasa terkilang lah. Orang datang jauh-jauh cari kita tapi tak jumpa. Okey. Tapi mereka boleh menghubungi awak melalui platform media sosial awak sendirilah. Dengan carian Kopi Dukong. Abang Kopi Dukong. Abang Kopi Dukong. Macam mana keluarga melihat usaha awak ni sampai dah viral, dan walaupun awak sakit belakang tiap-tiap hari dan bermula pun awak tetap meneruskan perjuangan tu. Apa pendapat mereka? Untuk yang tu sebab saya jenis tak mengadu lah. Saya memang tak mengadu kat family. Yang tahu orang rumah saya saja. Tak, sekarang ni satu Malaysia dah tahu dah. Bukan rumah je kan. Tapi macam yalah, dah lalang awak sebut ni, nasihat saya lah agar lepas ni mungkin boleh jumpa dengan doktor lah kot kan. Sebab saya tak nak nanti bila yalah sekarang awak dah nampak dia punya sign dia. Rasa-rasa macam okey kan, tapi takut lama kelamaan kan, takut mengganggu awak punya posture tulang belakang dan sebagainya kan. Tapi apapun kita respect lah dengan awak punya semangat inspirasi ni yang membawakan Kopi Dukong ni untuk orang cakap apa nak cari duit poket dan sebagainya membantu keluarga kan. Okey, Sofia. Saya tak nak cakap banyak lagi, saya nak cuba. Sebab akhirnya awak macam berapa inspirasi tu Abang Lan ni kata sampai dia sakit badan angkat benda ni kan. Jadi saya nak cubalah, boleh? Okey, jom. Saya boleh tolong. Boleh tolong. Saya angkat belakang dulu. Okey. Biasanya, letak dulu bawah. Dia adalah bekas besi minuman. Jom kita tengok dekat sini. Okey, antara yang diguna pakai untuk nak membuat Kopi Dukong ni apa yang awak gunakan? Okey, kalau ini kita tengok ini cardboard biasa sajalah. So ini besi yang saya welding dan dalam ni di bawah sini semua DIY ya? DIY. Ya, ini So belakang bawah tu lapik dia tu nak ikutkan besi yang kayu yang sama. Saya lapik. Dan kayu ni lah yang awak letak kat belakang tu. Ya. Pernah tak macam Kopi Dukong ni macam benda bekas yang lain yang awak guna macam tak okey, awak R&D lalas yang ni? Tak pernah. Ini daripada awal memang guna yang ni lah. Cuma saya upgrade sikit-sikit. Sebab apa? Sebab kita takut dia lah nak nampakkan keselesaan. Mungkin lepas ni boleh letak something. Saya apa-apa memang kan? dah letak span dekat sini. Span, kan? Saya nak letak span dekat apa ni? usaha tu macam mana demi mencari rezeki. Afad, saya rasa ni konon saya awak lah waktu pagi-pagi malam-malam kan nak start berniaga, benda ni kat bawah. Macam mana cara pertama, step pertama yang harus awak nak angkat nak dukung ni? Macam mana? Biasanya nak orang rumah saya lah. Oh, ada orang tolong. Ada orang tolong, bukan saya seorang. Saya kena membantu. Saya tak ada rumah, saya ada Sofia je. Awak jadi rumah. Pertama untuk saya macam mana? Nak tolong ke? Yalah, nak tolong. Okey, contoh ni rumah saya lah. So dia kena tunduk dulu, betul? Dia kena. Saya kena duduk. Ya, bukan duduk lagi macam cangkung. Ya. Macam ni lah. Membelakangkan kamera tapi tak apa. Dan macam ni terus saya kena sini. And then saya kat sini. Kena angkat. Boleh ke? Tolong angkat. Ya, macam okey, tak apalah saya tolong saya buatkan. Tolong. Okey, saya terus angkat. Ni. Macam tu. Berapa kilo? Segak lah awak. Abang Kopi Dukong. Tak ingat sesaja saya pakai macam ni. Okey. Jadi pertama sekali bila saya dah angkat ni, teringat dulu zaman-zaman bawa beg sekolah. Buku teks punya banyak. Tapi ini betul-betul berat lah, serius. Berat. Dan saya rasa ia je memerlukan sokongan yang penuh untuk bahagian belakang ni. Kan? Andai kata kalau tak selesa belakang ni, saya rasa sakit ni. Kan? Nampak? Saya walaupun dalam masa beberapa minit ni, saya dah rasa macam tak stabil. Kan? Sebab kalau kita berjalan, dia bergoncang. Betul. Kejap, mana yang tu pipe tu? Nak cuba? Ada cawan ke? Ya. Tak ada. Contoh saya berjalan kan? Awak jalan macam tu, Fat? Dia tumpah kopi tak. Sebab tu kita saltik atas ni. Okey. First untuk safety lah. Satu malam tak bagi dia terbuka. Berapa jam awak bekerja? Memikul ni? Tak tentu. Pada permulaannya saya ambil masa lebih kurang dalam sejam lebih. Okey. Ada pernah sampai 2 jam. Sampai 2 jam angkat benda ni? Boleh, untuk habiskan satu tong ni sahaja. Awak dah bongkok dah sini. Dah bongkok lah. Jangan besok next episode saya dah bongkok dah sebab benda ni. Okey. Jadi siapa yang nak semua? Siapa nak terus? Okey, awak. Biasa jual RM1. RM2. Ini Afad Banco ni. Belum lagi. Tunggu keluar dulu. RM2.50. Tekan je. Habis. Tekan. Tekan habis? Tekan habis. Ya. Ini bagus. Jadi kalau tak ada air kat rumah, pakai pilih-pilih ni lah. Okey. Dah boleh sedia dihidang RM2. Okey. Boleh. Ya, Kokok. Kokok. Ini pelanggan pertama saya. Okey. Sedap tak? Rasa. Sekarang ke rasa? Rasalah. Bismillah. Jaga-jaga panas. Ni. Tiup dulu. Tak eloklah minum tiup. Tak elok minum tiup macam mana? Sabar. Okey. Ambil bau dulu. Kokok. Kokok minum je, Kok. Okey. Bismillah. Okey.
Sedap kan? Ya, sedap. Koko tak minum kopi sangat tapi sedap. Wah, inilah kopi dukung. Okey, terima kasih Koko. Hebat, terima kasih Koko. Okey, Malan, terima kasih banyak. Malan, terima kasih. Dekat sikit. Ini. Orang Terengganu Orang ni kita support ni. Orang hebat, memang usahanya tinggi. Lepas ni perancangan mungkin nak buka kedai sendiri ke, yang tak nak nak kekalkan dukung ni. Itu saya tak tahu lagi lah. Tapi kalau ada perancangan lain, mungkin kita akan buka satu cabin lah. So kat situ orang senang cari kita. Macam ni orang susah. Orang dah datang, kita dah lalu ataupun belum lalu. Tapi setiap hari akan habislah satu tong ni. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berbaloi lah kan. Cuma adalah pernah sekali ataupun 2 kali time tu time hujan memang tak habis lah. Sikitlah Lan. Tadi cakap 2 jam kan bawa ni. Perjalanan kira tak berapa jauh? Berapa kilometer radius? Itu tak sure sebab kita naik motor. Sometimes kita turun jalan kaki. Lepas tu naik motor balik. Lepas tu turun kaki jalan kaki. Naik motor balik. Awak punya badan memang macam ni? Betul. Badan memang macam ni ke? Naik aku kan berisi sikit. Nampak? Tips kurus. Dukunglah kopi ni. Saya dah tahu dah macam mana caranya. Okey, terima kasih banyak Lan. Sama. Sekali lagi salam. Tanya inspirasi pada pagi ni. Ya, nak saya tolong awak buka ke ni? Tak, saya sampai akhir sampai pukul 10.30 macam ni. Dia dah bagi pernyataan sampai hujung Sampai hujung. Semoga terus berjaya, ya, betul. Amin. Kita sentiasa mendoakan. Betul. Nanti boleh cari kopi Abang Dukung Yep. Alright. Okey, kita berhenti berehat. Okey, dan lepas ni kita bercakap lagi tentang ini ada satu makanan ni yang kita tak tahulah. Sebab sampai je dah basi rupanya. Betul, sekarang senang semua nak beli online je makanan dan sebagainya. Bagaimana kita nak memastikan itu selamat untuk dimakan, kita bincangkan selepas ini. Ya, jangan ke mana-mana. Siapa nak lagi? Satu. Bersama anda di MHI dan kita bincangkan melihat pengalaman ini di mana dia beli makanan online tapi dah sampai basi. Basi pula Okey, jom apa kata kita saksikan ini dia pengalaman kisah beli makanan online yang basi. Ceritanya bermula apabila kami buat pesanan makanan secara dalam talian. Okey, kami merupakan penduduk yang baru tinggal menetap di kawasan tersebut. Jadi tak banyak kedai yang kami tahu untuk membuat pesanan. Kita jumpa satu kedai di dalam talian ni yang mana kenalah dengan selera kami dan isteri yang sedang mengandung kan. Pada waktu tu pukul 12.30 malam, yang kami pesan adalah nasi lemak pada hari itu, nasi lemak dan rendang daging. Manakala isteri saya memesan kuih-tiaw goreng pada masa itu. Jadi pada nasi lemak saya itu saya dapati daging rendang sudah pun basi, daging sudah berbau, busuk dan tekstur melekit. Untuk pastikan benda itu betul-betul tak boleh makan. Sebab pukul 1 dah tak ada kedai lain dah. Itu dah macam dah tak ada pilihan. Saya pun rasa dulu untuk pastikan betul-betul tak boleh makan. Dan memang betul, kita pun buanglah yang bahagian rendang tu. Saya cuma makan nasi sahaja. Nasi lemak sahaja, manakala isteri makan kuih-tiaw goreng. Pada kuih-tiaw goreng tersebut rasa tak ada rasa basi. Cuma isteri bagi tahu yang kuih-tiaw tersebut rasa seperti seakan-akan lama lah, seakan-akan dipanaskan. Pada keesokan harinya pukul 12 tengah hari, simptom pertama kami alami cirit-birit. Cirit-birit. Isteri mengalami simptom yang lagi teruk lah berbanding saya. Dia ada muntah-muntah dan sebagainya. Jadi setelah kami semak, kami tengok hampir lebih daripada 70% daripada review tersebut semua ada review yang negatif tentang kedai tersebut, di mana mereka menerima makanan yang telah busuk, yang telah basi, ada yang dapat makanan protein yang tidak masak, ada juga dapat makanan yang ada rambut potong dan tak terjaga sebagainya lah. Jadi kami tindak untuk failkan laporan kes keracunan makanan. Kami panjangkan aduan ke pihak yang berkaitan, Kementerian Kesihatan lah, melalui aduan SISPA. Hasil pemeriksaan mereka ada maklumkan yang kedai tersebut beroperasi secara gerai. Gerai. Pada hari mereka membuat serbuan pemeriksaan, gerai tersebut tutup. Akan tetapi penjual tersebut
menjalankan aktiviti perniagaan dan masakan mereka di rumah. Keadaan yang tidak kemas, kotor, memang tidak bersih, tak ikut standard pematuhan penyediaan makanan lah. Itu yang diberitahu kepada kami melalui BKD. Bagi saya makanan itu dah memang awal-awal dah rosak sebab lokasi yang kita order tidak sampai 3 km daripada kawasan rumah. Bermakna makanan tu ambil masa yang sangat pendek untuk sampai ke destinasi rumah kami. Dan kami juga membuka makanan itu sediurus sahaja makanan tersebut sampai. Jadi sepatutnya tak ada isu lah yang makanan tu salah dari segi pembungkusan. Okey, pesanan saya kita buat sedikit background checking pada siapa yang kita nak beli. Itu pengajaran yang saya dapat lah. Jika terkena kes seperti kami, keracunan makanan, pastikan anda ke klinik. Ada kes keracunan makanan yang serius yang boleh membawa kepada kematian. Jadi ia bukan kes yang kita boleh pandang rendah lah. Itu saja. Ya, itu antara risiko-risikonya lah kan Sofia. Anda kata kalau kita ni membeli makanan secara dalam talian ni kan. Sebab kita tak tahulah kebersihannya. Biasanya kalau kita beli untuk yang kali pertama tu, kita nak cuba-cuba dululah. Betul. Kedai tu kan. Ada kata kalau dah sedap memang kita akan repeat lah. Tapi itu mungkin pengalaman pertama ya dekat kedai tu. Tapi apabila kita dah lihat perkongsian itu, apabila kita nak membeli sesuatu makanan tu, tengok review. Betul. Sebab apa? Sebab tadi pun dah kata bila dah jadi macam tu, tengok review rupanya banyak bad review kan. Kadang di lokasi tertentu ni kita memang terdesak itu saja yang ada, tapi jangan disebabkan terdesak tu sebab saya pernah warded ke hospital selama 5 hari, 4 malam 5 hari sebab keracunan makanan dan tak kelakar ya sambil katakan sakit dia tu macam tak yang tu dalam talian ke? Bukan. Ini zaman sebelum dalam talian. Kedai itu adalah kedai yang ada bersih. Kedai. Okay. Cuma mungkin pilihan makanan itu juga memainkan peranan. Waktu kita beli pun main peranan juga. Kita terus bincangkan bersama dengan tetamu kita hari ini. Betul. Perkenalkan Dr. Siti Syahara Zulfakar, Pensyarah Kanan Program Kesihatan Persekitaran dan Keselamatan Industri, Fakulti Sains Kesihatan UKM. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Macam mana pendapatnya mendengar kes tadi? Ya, tentang kes ni sebab bila kita membeli makanan secara atas talian, dia ada risiko dia yang tersendirilah berbanding dengan kalau kita makan masakan yang kita masak sendiri ke ataupun kita makan dine in terus dekat kedai. Ini kerana sebab pertama sekali seperti mana yang tadi dah cakap tadi, bila kita pesan makanan atas talian, kita tak nampak. Kita tak boleh nak nilai keadaan premis makanan tersebut. Betul? Bersih ke, tidak ke, makanan yang disediakan tu masih lagi okey ke ataupun dah lama masak ke, kita tak tahu benda tu. Dan perkara kedua pula, dengan memesan makanan secara atas talian ni, kita ada tambah satu lagi risiko, iaitu sebab kita ada proses penghantaran makanan itu sendiri. Jadi proses penghantaran makanan itu sendiri, dia sebenarnya menambahkan satu lagi risiko terhadap keselamatan makanan itu juga. Yelah, takut-takut apabila kita dah masak kan, proses penghantaran tu mungkin mengambil masa yang lama. Mungkin lah kan, hujan ke apa kan, mungkin menyebabkan sikit rasa berlainan lah dengan makanan tu. Okey, kalau kita ni tengok gambaran sesuatu makanan itu Doktor, saya sendiri pun bila tengok macam tak nampak pun basi. Kan, sebab yelah macam sama je. Jadi macam mana cara untuk kita nak mengenal pasti selain daripada kita rasa lah kan. Tapi kalau kita tengok macam sama je macam yang tak basi kan. Dan macam mana boleh keadaan makanan tu boleh bertukar menjadi basi tu? Okey, sebenarnya satu makanan tu dia boleh jadi basi apabila mikroorganisma ataupun mikrob seperti bakteria, kulat, dia mencemari makanan tersebut. Okay. Sebab pada asalnya kita punya bahan mentah tu secara semula jadi memang dah ada dah mikrob tu. Tapi bila kita masak dengan sempurna, jadi mikrob tu semua akan matilah dan ianya selamat untuk dimakan. Tapi yang menjadi masalahnya tu apabila pengusaha makanan, pengendali makanan tu dia tidak melaksanakan langkah-langkah keselamatan sewaktu dia menyediakan makanan tu, maksudnya tak cukup masak, dia punya penjagaan suhu dia tak betul. Kemudian ada pula lagi kontaminasi silang di antara makanan yang dah dimasak tu dengan bahan-bahan kotor yang lain ataupun persekitaran tempat dimasak tu pun kotor. Ni termasuk jugalah semasa dia membungkus makanan tu, masa proses penghantaran tu. Jadi semua tu boleh menyebabkan makanan itu dia tercemar dengan mikrob. Dan bila ada mikrob ni, dia makin lama kita biarkan terutama dekat suhu bilik kan, dia makin lama dia bertambah, dia membiak dan sampai satu tahap di mana kita boleh dapat keracunan makanan lah. Di mana dia ada dua keadaan tau bila makanan ni dah tercemar. Satu, dia akan bertambah jadi sangat banyak sampai kita boleh nampak
perubahan pada makanan tu yang kita tengok rupa dia pun dah pelik, ada berlendir lah, berbuih lah, bau dia pun dah pelik kan, dah tak sedap bau dia, rasa pun macam dah rasa pelik kan. Jadi selalunya kalau yang macam keadaan macam tu, kita akan stop, takkan makan. Kita ambil Tengok pun dah patah selera dah kan. Tapi yang paling risau itulah sebab memang ada keadaan di mana bila bila makanan tu tercemar dengan mikrob yang patogen, dia membiak dekat situ, dia akan bertumbuh pada satu tahap di mana tak tukar pun rupa makanan tu. Rasa dia sedap lagi. Dia punya bau dia pun okey, dia punya semua elok lagi lah. Tapi sebenarnya dah tercemar. Jadi ini disebabkan oleh dia dah mula memang dah tercemar daripada peringkat awal. Tadi itulah yang kita sangat risau sebenarnya. Contohnya macam dibiarkan, contohnya ayam yang beku tu dia dibiar di suhu bilik seharian. Ya, mungkin betul. benda-benda macam ni bukan ketika memasak, tetapi bahan tu sendiri dah tercemar kan. Ya, betul. Dan mungkin antara mereka yang mengatakan tak apalah makan sekali dua cerit-berit sikit tak apalah kan. Ada yang rasa macam itu, tetapi sebenarnya ada kes keracunan makanan ini yang boleh menyebabkan kematian. Betul tak doktor? Betul. Itulah saya rasa memang berdasarkan pemerhatian saya sendiri, kebanyakan masyarakat bila dia kena sakit perut kan, dia keracunan makanan, dia sakit perut, dia kata tak apalah, dekat rumah dia self treated. Macam itu dia pergi toilet beberapa kali, tapi sebenarnya itu yang sebenarnya sangat berbahaya sebab dia simptom ni dia boleh menjadi lebih teruk. Okey, cirit-berit itu nanti dia jadi dehydrated. Okey, dan sebenarnya kadang bergantung kepada jenis mikrob yang mencemari makanan tu, dia boleh menyebabkan keadaan yang lebih serius iaitu seperti kegagalan organ dalaman dan akhirnya boleh menyebabkan kematian. Jadi once kita dapat simptom-simptom keracunan makanan tu, lebih baik terus saja pergi dapatkan rawatan sebenarnya. Betul, itu yang paling elok lah kan. Betul. Sebab ramai di antara kita yang sikit-sikit je kan, lepas ni elok itu lah. Tak boleh tu, itu tak boleh tu kan. Sebab takutlah membawa kepada kematian. Okey, apabila doktor bercakap tadi tu, terdetik pula dekat fikiran saya yang selepas ini kalau lihat makanan-makanan yang dipesan online dan sebagainya, bila tengok doktor cakap tadi dia punya rupa macam sama je kan, tapi takut-takutlah dekat dalam tu dah tercemar dan sebagainya. Jadi kita ni sebagai pengguna kan, macam mana caranya untuk kita nak mengenal pasti makanan tu selamat untuk dimakan pula? Okey, kalau daripada segi kita sebagai pengguna lah kan, macam mana kita nak memastikan bahawa makanan yang kita tu pesan tu adalah selamat. Pertama, pilih track record kedai makanan yang baik. Kalau ada review, kita memang kena tengok review dia lah. Kan, kalau memang dah ada banyak sangat track record yang tak okey, jangan pesan. Jangan, pilihlah kedai lain. Yang kedua, pilih makanan yang kurang berisiko. Kurang berisiko ni maksudnya janganlah pilih makanan yang mentah macam sashimi tu nak pesan online, janganlah. Makanan yang separuh masak macam telur separuh masak ke, telur goreng separuh kan. Jangan. Kemudian kalau boleh kita pesan makanan yang memang kita tahu dia ready made. Made to order. Maksudnya bila kita pesan baru dia masak. So maksudnya kita tahu makanan tu tak lama terbiar dekat kedai tu. So kita pesan baru dia masak, baru sampai dekat kita. Kemudian bila dah sampai tu, bila kita dah dapat makanan tu pula, dah makan, terus je makan. Jangan dibiarkan. Kalau macam rasa tak boleh nak makan, simpan terus dalam peti sejuk. Sebab apa? Kita tak boleh nak biarkan makanan ni pada suhu bilik dalam lebih daripada 4 jam. Lebih daripada 4 jam je dah bahayalah sebenarnya. Kan? Kemudian bila kita nak makan tu pula, jangan lupa amalkan lihat, hidup dan rasa. Kalau dah rasa tu sikit pun rasa pelik, berhenti. Jangan sayang-sayang makanan sebab kadang orang kita dia sayanglah sikit je dah beli kan tu semua kan. Jangan sayang-sayang, sayangi lagi. Kalau banyak kali panaskan pun tak elok kan? Tak, sebab ada bila kita dah bila dah terlalu banyak mikrob dekat situ kan, kalau kita panaskan kembali, terutamanya kalau mikrob tu dia dah menghasilkan spora dia ataupun menghasilkan toksin, bila kita panaskan tu dia tak boleh nak matikan. Tak hilang juga. Ya. Dan kadang-kadang bila kita panas tu kadang ada setengah orang dia tak panaskan betul, dia panaskan panas macam sesedap rasa yang macam gitu je kan. So itu pun boleh mendatangkan masalah jugalah sebenarnya. Banyak faktor yang perlu kita lihat di sini kan. Dan doktor, ada juga netizen ni kadang-kadang kita melihat yalah bila makanan tu basi, ada pula yang mengatakan pengendalian makanan tu. Maksudnya rider yang tak kendalikan makanan dengan betul dan sebagainya. Sejauh mana hakikat ini kalau kita menyentuh tentang makanan yang basi? Okey, dia bagi saya kalau untuk yang penghasilan makanan yang rosak ni sebenarnya pertama sekali pengusaha makanan itu sendiri dahulu pun perlu bertanggungjawab. Sebab itu pada asalnya dialah yang memilih bahan mentah tu, dialah yang kendalikan makanan itu dan pembungkusan pun dia juga. Okey, jadi mereka memang perlu pastikan makanan itu selamat dan dia perlu amalkanlah segala pengetahuan yang didapat oleh sewaktu dia hadir pada kursus pengendalian makanan yang wajib sebab itu di bawah peraturan kebersihan makanan 2009. Semua pengendali makanan
wajib hadir kursus tersebut. Walaupun dikendalikan dalam rumah. Ya, sebenarnya. Okey. Jadi bila dah datang kursus tu kena amalkanlah, jangan datang sekadar datang saja kan. Kemudian daripada segi pihak penghantar makanan itu sendiri, dia kena pastikan bahawa dia punya carrier yang bag dia tu kan, bag dia tu kena bersih dan dalam keadaan yang baiklah, sebab dalam tu selalunya dia ada yang insulation tu. So bila insulation tu dalam keadaan baik, dia dapat membantu mengekalkan suhu makanan tu lah. Dan jangan dicampurkan dengan barang-barang peribadi lah, macam contoh dia punya jaket dia ke apa ke, jangan letak dalam tu. Biarkan makanan tu saja, dan seharusnya dia kena menghantar makanan tu secepat yang munasabah mungkin. Orang cakap apa, nak makan tu biar yang panas-panas kan. Kalau betul-betul ada pilihan, kita ke kedai itu sendirilah. Kira orang kata delivery ataupun penghantar makan ini menjadi option yang terakhir. Melainkan terdesak. Doktor, saya nak tanya, andai kata kalau kita ni ada pengalaman, mungkin selepas ini yang mana mungkin memesan secara online ataupun beli terus kan, mereka rasakan bahawa makanan ni dah basi, dah tak elok kan. Apa tindakan yang harus dilakukan oleh pengguna? Sebab kadang-kadang ada dari kita tak apalah, basi-basilah kan, tapi kita tidak melaporkan kepada pihak berkuasa. Jadi kes tu akan berlanjutan kan. Jadi macam mana caranya pengguna nak adukan tentang perkara ini? Jadi katakanlah sekiranya kita ada memesan makanan dan makanan yang kita terima tu adalah basi. Perkara pertama yang boleh kita buat adalah tangkap gambar makanan tu dulu. Sebab kalau dia dah berubah rupa, kita boleh nampak. Yang kedua, kita kalau boleh kita bungkus balik makanan tu, simpan dalam peti sejuk ataupun freezer lah. Sebab ini kita kalau boleh kita nak preserve the evidence. Kemudian terus pergi laporkan kepada pejabat kesihatan daerah ataupun jabatan kesihatan negeri yang terdekat. Maklumkan kepada mereka you ada terima makanan yang basi ni. Dan maklumkan juga yang you ada sampel yang sini. So jadi yang sekiranya ada sampel tu, nanti pihak berkuasa dia boleh akan membantulah penyiasatan mereka nanti sebenarnya. Kita ucapkan terima kasih kepada doktor memberikan kita pencerahan, sebab yalah zaman sekarang orang nak cepat dan sebagainya, tapi ini bab keselamatan, jadi kita perlu titik beratkan dan semoga kita ambil langkah untuk melaporkan kalau kita terbeli makanan basi. Betul. Dan kepada peniaga di luar sana, ambillah iktibar daripada perkara ini. Kalau anda nakkan lebih ramai pelanggan, kata orang tu apa, meniaga tu biarlah ikhlas, biarlah betul kan. Jujur. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Siti Syahara Zulfakar, pensyarah kanan program kesihatan persekitaran dan keselamatan industri Fakulti Sains Kesihatan UKM, kerana bercakap tentang perkara ini, kualiti makanan ni yang beli secara dalam talian ni dapat basi. Cara untuk kita memastikan makanan kita sentiasa fresh, kita kena buat sendiri. Dan selepas ini bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina yang bakal tiba, kita akan buat satu menu yang sangat menarik untuk anda semua. Awak suka seafood? Suka. Lepas ni memang khas untuk anda. Jadi anda jangan ke mana-mana. Saya teruja sebab CNY dah nak tiba dan kita akan buat menu yang menarik ni. Nama menu ni adalah Prosperity Seafood Treasure Pot. Macam mana tu? Prosperity Seafood Treasure Pot. Treasure Pot Saya rasa memang meriah lah dekat pot tu kan. Dekat seafood je. Jadi untuk itu kita nak kenalkan chef kita pada hari ini. Di bajunya pun dah tertulis namanya, Chef Muhammad Syafiq Lee. Ataupun lebih berseri dipanggil Syafiq Lee lah. Syafiq Lee. Syafiq lah. Chef, bila kita sebut tentang Tahun Baru Cina, Chinese New Year ni, memang kita ada perkataan prosperity. Kita nak segalanya untuk luck yang bagus untuk tahun ini kan. Jadi macam mana seafood treasure pot ni dia melambangkan apa sebenarnya? Ini seafood treasure pot ni Melayu dia panggil kotak sayur. Kotak sayur? Tapi dia bukan asal dia bukan dalam klepot tau. Dia memang hakar bangsa duduk di kampung, kita memang pakai kayu punya. Jadi kotak dia lebih banyaklah sebab kampung ramai orang makan sekali kan. Tapi sekarang orang kita sudah tukar ke pakai klepot untuk mudahkan bandar punya orang lah. Family kecil kan. Ini makanan tradisi orang di China ke? Di Hong Kong. Di Hong Kong. Di Hong Kong. Dia memang asal di Hong Kong dah 100 tahun lebih. Jadi sekarang dah orang China udara ke Hong Kong ke orang Malaysia dah bermula nak makan ni jugalah dah asal ni yang menu ni. Syafiq bermasa di Hong Kong lah. Ada darah-darah Hong Kong lah.
Tak ada, tapi saya punya seafood memang dari Hong Kong. Cakap inspirasi tu kan. Okey. Dan hari ni chef nak menunjukkan kita cara untuk kita wujudkan treasure pot ni. Biasa kita makan masa malam besar. Ya, makan kan? malam bersama besar dengan keluarga ya. Okey. Chef boleh mulakan apa antara bahan-bahan dia? Sos dia penting. Sos penting ni ya. Sos dia dulu lah. Jadi kita sepatutnya sos dia kita pakai tak banyak. Yang penting kita ambil rasa yang sekarang nampak depan ni kan. Kita ada kicap soya, sos tilam dengan satu ialah sos dia sup sudah pekat. Dengan chicken stock, garam dengan ni tepung. Tepung tadi kita pada pekat. Dia punya bahan ada itik bakar. Dengan ni abalone, udang, pulut ikan. Ini bakori, soya, ini kulit kacang. Ini dengan apa? Cendawan dengan scallop, ayam steam. Dengan ni keladi dengan sikit ni dah. Halia dengan ni sikit. Chef, nama seafood tapi dia ada itik, ada ayam. Ya. Tapi dia sebab orang putih yang kita transit dia jadi seafood lah. Tapi sepatutnya dia China ni dia nak campur ni berarti satu dia rasa bersatu. Nombor dua macam keladi ni Cina panggil itau, dia berarti ada lak lah, lak bermula. Nampak tak? Dia kalau keladi ni Cina cakap dia caya itau. Itau dia berarti lak bermula. Lak bermula. So setiap bahan yang kita gunakan ni dia ada maksud tertentu. Dia ada maksud dalam 10 bahan dia caya. Ini antara bahan yang wajib yang perlu adalah dalam menu ni. Tapi kalau ikut you sendiri suka apalah. Kalau saya tak suka itik, saya tak nak letak itik lah. Tak letak kambing pun boleh, tapi kita sepatutnya ambil dia punya rasa untuk dia. Ada yang tak ada kurang rasa, kita campurkan. Bagi sebati lah. Kalau udang dia punya maksud apa? Maksud dia ong ke? Bukan happy lah. Happy. Apa? Happy ya. Happy. Okey. So, kita nak mulakan dengan masak ni. Kita mulakan dengan apa ni? Mudahnya sebab saya dah ready tadi yang kita yang letaknya apa yang tepi-tepi ni saya untuk dia saya buka. Wow. Oh ni jadi asas base bawah dia. Ini dah masuk dalam ni. Okey, sepatutnya senang ya sebab ni saya dah ready di rumah lah. Kalau biasa sacap mie dia pun ready macam ni, dia akan masukkan lah. Macam tempe Bukan, dia bukan tempe. Macam tempe. Boleh tukar tempe. Kalau you suka tempe lah. Boleh lah. Tempe dia kacau sikit lah. Kacau dia punya rasa tu. Itu dia melayukan lah rasa kalau pakai Jawa kan? Di Jawa kan? Ini satu saya dah siap display lah. Dia siap lah. Macam ni lah. Nanti kita letak sos je. So cara susunan pun main peranan juga. Nampak melia kan. Kita tengok yang apa yang macam ni kita mungkin boleh letak ni dulu lah. Kita tepikan dulu. Boleh tak saya satu? Boleh. Ni ya kita letak ni dulu. Ini dah dimasak ni? Dia semua bahan ni sudah masak dah. Semua dah direbus, dah steam. Ya dah steam. Dia steamkan semua Dah steamkan. Lepas tu kita tengok color yang kurang kita nak masukkan lah. Macam ayam ni kita di sini lah. Warna yang kurang menyerlah letak dulu. Ya. Okey, baik. Tapi udang pun nak kena pilih yang baik punya udang lah kan? Yalah kalau udang biasa boleh tapi sebab kita nak naikkan warna ni. Ya. Yalah. Kita boleh susun je lah. Boleh. Inspirasi untuk makan besar. Ya, makan besar. Boleh beli bahan ni. Makan nak ni masa makan besar dengan keluarga. Ada macam ni kebiasaannya tak ada. Kalau ada paling-paling pun dia udang dengan apa ni? Brokoli. Dia bakori. Tapi sebab ni yang menu hanya untuk Chinese New Year je. Macam hotel sekarang. Dia dekat Chinese New Year dia baru ada menu ni lah. Okey, saya masukkan. Kita ikut color kita tengok meriah lah. Kalau kita sini ke kan. Kita letak ni. Okey. Itik apa dia punya maksud? Itik tu sepatutnya dia sedap saja. Sedap lah. Tapi kalau Chinese New Year tak ada itik dia macam bukan tak lengkap. Tak sempurna. Macam tak ada ikan tu lah. Kita letak je lah. Ikan tak ada ikan? Ikan tak ada sebab dia hancur kan. Kita pun nak ikan dia sendiri satu dish. Betul-betul. Dia akan dia. Ya betul. Ini kita nampak dia melia kan. Ini jatuh. Penuh lah klepot. Ya, dia mesti mau penuh. Cina percaya dia penuh, dia balu ong mah dia penuh. Duit pun penuh. Semua pun penuh. Kat dia kita tak boleh kasih dia rendah. Setengah-setengah tak boleh. Tak boleh tak. Cina dia pantang dulu lah. Kalau kita Islam. Belum ni kita letak sini. Okey. Okey, kita lebih kurang ada 12 bahan. Ini premium semua bahan-bahan. Ya. Mesti kena ada abalone ke chef? Mesti ada udang. Bukan nak ikut dia punya suka. Tapi kena ada seafood yang ada rasa untuk campur yang tak ada rasa. Baik. Macam ikan pulut ikan ni dia tak rasa, dia harapnya
ini abalone-nya atau udangnya lasa bagi dia. Okey, dan yang terakhir kita letakkan sikit halia. Ini kauci dengan bawang goreng lah kita letak atas ni. Nanti kita masak sos, kita tuang di atas. Kita panas di sini lebih kurang dalam 10 minit dah kita boleh makan dah. Okey. Tapi jomlah kita masak. Macam mana? Jam. Jom masak. Saya nak tunjuk masak sos. Masak. Jom. Sos dah. Kita masak sos dulu. Saya dah ready dah. Lebih kurang lah air 400 gram. 400. Air kosong je lah. Baik. Sebab dia ni dia pakai yang bahan-bahan yang macam api pure tak buka sangat. lagi. Tak, bukan. Bercakap ni Bukan. Sofia, itu petua je. Itu petua. Petua nak bagi sedap, letak air dulu, baru buka. Okey, sorry. Tak mudah ya nak bercakap sambil kita, memasak ni kan. Kita semua yang saya readykan lah lebih kurang ni. Ini mesin ikut you punya rasa lah. Sos tiram pun ikut you apa you suka. Ini sup ni yang dia pakai sup pekat lah. Yang hypermarket pun ada. Chef ada kedai ke, Chef? Ada, saya ada 3 kedai kat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan? Wow. Ya. Kita Nama memang kedai apa? Syafiq Lee Lespi. Kita memang jual mana? Seremban? Senawang S2 dengan Maitin. Bukan Maitin, Mantin. Ya, Mantin. Okay. Kita ada food truck jugalah. Bestnya. Kita ini hari kita punya food truck pun ada dekat ini Jungle Walk, ini apa? Negeri Sembilan. Kan pesta Chinese New Year ni kan. Semua makanan berasaskan macam ni ke ataupun semua makanan Cina? So kita biasa kita ialah roasted duck dengan nasi ayam. Roasted duck nasi ayam. Kalau Hainan lah. Hainan. Memang saya adus betul saya punya seafood saya dari Hong Kong. Saya punya pakcik dia tak pindah sini, dia terus di Hong Kong. Bolehlah cuba lepas ni InsyaAllah nanti saya bagi kad. Jadi paste soup saja dimasukkan, oyster sauce, sos tiram tadi dimasukkan. 3. Ini sos ni ini pun kita pakai sikit dah sebab kita tak nak banyak ni. Itu ini dah adalah saya dah ready. Ayam. Sikit. Dengan ini garam pun sama jugalah. Dia garam biasa ke kena garam Himalaya kalau juga Malaysia tu? sebab saya rumah dari saya lupa saya ada ni ya rumah. Okey, sebab kalau kita pakai garam warna pink tu lagi on ke apa kan? Tak. Dia janji ada warna-warna kan? Ya. Kalau Chinese ni dia nak kena merah. Ada merah itu yang tadi. Tadi saya ada letak cili. Ni kan ni tengok merah-merah. Kalau tadi saya tak ada merah, kauci tak ada tak jadi dah. Tak ada merah dah kan. Nampak ada dia punya. Selalu orang Chinese kadang-kadang dia tak makan pedas sangat dia kurang pedas. Itu kalau orang selatan dia tak makan pedas, tapi kalau Chinese udara lagi pedas. Dia orang lagi pedas. Jadi kalau nak bagi kepedasan dekat makanan ni macam mana? Tak sesuai lah. Tak sesuai Sebab dia makan yang lasa ori dia. Manis ori dia. Sorry lah Sofia ya. Tak boleh nak potong cili. Okey dah. Apa saya potong cili kat tepi. Kat tepi. Cili potong. Cili potong kita ni tepung ni jelah. Kita campur untuk dia pekat ya. Baik. Okey. Penyediaan sos ni pun penting juga. Tapi ni kita tak banyak campur lah sos tiram dengan itu basic je lah. Macam ni kalau rumah sendiri buat you letak sos tiram pun dah boleh dah. So kita pekatkan sos ni dan kita nak ada rasa sedikit je untuk menaikkan aroma seafood. Ya. Bukan macam masuk kari. Tak. Sebab rasa seafood. Kita sudah semua ada rasa dia cukup lengkap dah. Okey, sekarang gini tuang ni kita habis ni sudah masak kita masukkan. Kita tuang ke sini. Ke dalam ke sini lah. Tadi kita masak. Nanti kita panaskan 10 minit dah boleh dah. Wow. Kita ni ya. Ni sihat tau tuan dan perempuan. Saya sukakan sebab goji berry tu pun ada banyak dia punya khasiat. Ya, betul. Kata antioksidan ni untuk memastikan kita kekal muda. Goji ni memang makanan tradisi. Bukan untuk mata. Mata kulit. Tapi kejap, sos ni memang tak perlu banyak Banyak, tapi saya dah ni nanti dia akan keluar sos sikit lagi dah. Tadi kita boleh letak di atas ni masak dia untuk dia keluar sos. Kan? Kita tepikan dah. Boleh. Baik. Dan ini dihidangkan bersama dengan nasi ke ataupun makan macam tu saja? Macam ni pun boleh. Macam ni saja? Nanti kita ada ni. Sebab ni kalau ikut kita nak ambil basah, nak sup ni nak masak lagi 15 minit. Yang dari satu spiok ni saya dah panaskan 10 minit dah. Berarti kita panas kejap kita dah boleh makan. Boleh hidang dah. Boleh. Saya panaskan sekejap ni. Sama je. Tapi dia kalau nak masak memang kena dalam klepot ni ke ataupun kalau asal dia bukan dalam klepot, dia memang dalam tong. Tapi kalau you nak pakai kalau rumah tak ada klepot, biasa pun boleh. Kuali pun boleh. Kita pergi beli apa yang kita suka lah. Sekarang banyak benda available ni sekarang pun banyak halal dah. You beli dah siapnya halal punya you tuang. Okey, jom kita surprise ni nak tengok dalam ni ada apa ni. Saya buka. Sama. Ni perlu dipanaskan sedikit. Tadi dah panaskan 10 minit. Ya, 10 minit. Dan sebelum kita hidangkan kita bagi dia sedang-sedang elok je. Betul. Dan kebiasaannya satu klepot macam ni dijual berapa ringgit lebih kurang? Kalau kat kedai lah. Kedai lah.
Ini dekat kalau kita jual 189 lah. 189. Dia punya tu memang macam ni, besar dia macam ni lah. Besar dia agak besar sikit besar lagi lah. Sikit lah. Yang sesuai dimakan oleh 4 orang. 8 hingga 10 lah. Ya. Sebab dia besar. 8-10 orang lah. Tapi dia scraper besar sikit lah kan. Abalone tu mungkin pun besar sedikit lah. Tapi makanan ni bukan saja untuk Chinese New Year lah. Ya, kalau hari-hari pun nak. Boleh, tapi leceh. Oh, leceh. Sebab kita kalau kat kedai ada order, boleh order? Kita buat Chinese New Year. Chinese New Year saja. Baik. Ini dah. Kita nak berehat seketika. Okey, dan sekembalinya kita akan meninjau nak rasa pula. Afad first time nak rasa ni kan. Betul. Treasure hot. Treasure seafood pot. Mungkin lepas ni boleh bertukar cakap Cina. Tak jadi macam mana? Wah. Dia dah macam okey, lepas ni kita rasa. Betul? Kita komen bersama-sama. Ya, jangan mana-mana. Tunggu dia jom, group. saya tolong. Oh, dia kena tunggu dia punya sim. Okey, sementara kita nak bawakan menu menarik bersama dengan CNY, kita tengok dulu apa yang tertera ni macam berita pagi ni kan. Ya, kita tengok apa yang menarik dekat berita harian pada hari ini. Di muka hadapannya kita bawakan adalah isu berkenaan dengan Spenco yang merugikan negara. SPRM panggil bekas Perdana Menteri, Menteri Kewangan untuk membantu siasatan, dan semua pihak terbabit penganugerahan kontrak berbekal dan juga menguruskan kenderaan kerajaan Spenco Sdn Bhd sejak 1993 akan dipanggil untuk memberi keterangan bagi membantu siasatan. Okey, jadi ini dia yang terkandung di berita harian. Sikitlah kita kongsikan. Dan juga apa yang tertera di sini di Hairan Metro yang agak menyedihkannya, kita melihat seorang warga emas hari demi hari kita melihat ada je kes seperti ini, kes bully, road bully dan sebagainya, muka parah kerana terlupa di belasah teruk pembuli jalan raya. Dan kita melihat ni seorang bapa pada seorang individu ya, warga emas berusia 74 tahun dipukul teruk oleh seorang pembuli jalan raya disebabkan terlupa menyalakan lampu isyarat kereta. Jadi kita mengharapkan ini memberikan satu pendedahan lagi supaya sesiapa saja yang berada di jalan raya ini tolonglah pandai mengawal kemarahan tersebut. Kesian warga emas dipukul sehingga sebegini rupa dan cubalah tahun ini kita jadi lebih baiklah kan. Betul. Okey, ini satu peringatan untuk ibu bapa yang sedang menyaksikan Malaysia hari ini. Ada tengoklah di akhbar Cosmo pada hari ini, energy stick Sofia. Ini kalau kita tengok macam biasa saja, tetapi energy stick ni sebenarnya banyak kesan-kesan yang memberi kemudaratan, khususnya untuk anak-anak kita. Kalau kita tengok ni, kadang anak-anak kita ni rasa macam tabiat kan. Kalau ibu bapa mungkin tengok benda ni biasa kan. Tapi kalau anda ibu bapa melihat tentang perkara ini, pantaulah pergerakan anak kerana kita harus mengekang penggunaan penjedut hidung ni dalam kalangan murid kita. Sebab takut-takut nanti dia berasa berlainan pula perasaan tu kan. Dia menjurus kepada pengambilan darah, merokok dan sebagainya. Kita elakkan semua tu, ibu bapa pantau, dan kita rasa tak sabarlah sebab nak terus menunjukkan kepada anda bagaimanakah rupanya chef. Dah siap? Dah siap. Dah panaskan dah. Saya tepikan chef. Panas. Panas baru sudah. Special Chinese New Year menu. Okey. Panas ini ya. Kalau anda baru bersama kita, nama dia Prosperity Seafood Treasure Pot. Setiap bahan yang digunakan ada maksudnya tersendiri. Ya. Okey, chef, biasanya kita mulakan dengan bahan yang mana satu dulu ke? Tak kisah. Ini tak kisah. Ini kita ini saya tuang Chinese tea dulu. Oh, Chinese tea. Oh, okey. Jadi hari ini kita bertuah. Apalah, chef saya sebab kita dapat merasai pengalaman. Inilah sebenarnya antara yang dibuat oleh masyarakat Cina waktu makan besar. Antara menu-menu hidangan yang disediakan. Chinese tea wajib lah. Chinese tea wajib. Baru nak sebut. Yes. Okey. Jangan terkejut Chinese tea. Kenapa? Tawar. Dah lama Chinese tea. Tak biasa kan. Sebab tadi dah minum kopi. Tadi dah minum kopi kan. Okey. Chef. Allah berjatuh. Tak apa. Tukar jap saya ada. Tak apa. Saya tak makan. Saya tak pakai chopstick. Apa? Kita sebab ni. Okey, ni kita kalau Cina dia orang tua dia yang mula makan dululah, yang agak yang berusia macam atuk saya dulu dia. Kita hormat dia lah. Ni first dia kita akan makan, kita boleh kacau dia di bawah ni. Sebab apa yang pun ada, sepatutnya saya recommend makan abalone dulu lah. Sebab dia tawar kan, dia nanti akan dia berpekat sikit. Saya tolong servekan lah. Seperti biasa bagi orang Cina, kalau kita makan bersama-sama, kita kena memberikan makanan kepada orang tua dahulu, nilai penghormatan dan sebagainya lah. Kita boleh test ni dulu lah. Tadi Chef makan sekali kan? Saya makan sekali. Saya makan sekali. Boleh. Saya serve you dulu. Kata respect orang tua. Yang paling tua kat sini chef ke? Yang saya paling tua. Alhamdulillah. Ni bagus
goreng. Mana chef? Ni kita makan ni dulu. Oh, brokoli. Brokoli dulu. Okey. Sebab kita nanti baru makan yang lasa udang sebab dia lebih rasa dia lebih pekat. Kita makan mas kita sekali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sofia memang pandai. Dia memang pandai pakai chopstick. Tak juga. Tak, ini kalau pakai ni senang sikit. Pakai ni memang dah cuba dah. Ada dah. Tak pandai. Cucuk senang sikit. Sebab kita ni katakan Cina not full. Jadi macam makan ni dulu makan ni dulu. Ini abalone ni walaupun Bismillahirrahmanirrahim. Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tapi kalau ada sup-sup dia kuah, hirup dah kan? Kalau maaflah tak ada lady mangkuk. Kalau ada lady mangkuk lagi kita lagi boleh rasa kuah dia lebih lah. Chef, abalone ni kalau saya makan kat kedai kadang-kadang dia tawar tau, tak ada rasa. Tapi resepi yang chef buat ni dengan orang kata sesimpel-simpelnya sos tadi kita naik rasa abalone tu. Dia tak terlampau kuat dan kita masih boleh rasa original rasa abalone ni. Makan betul ni. Ni sekolah ni pun manis lah. Saya lepas tu saya recommend makan udang dulu. Ini udang pun. Ini udang dia kena dengan mushroom. Boleh? Okey, chef. Sekali lagi chef, anda kata kalau mereka ni berminat nak mempelajari makanan-makanan yang berasal dari negara-negara seberang, contohnya macam Hong Kong, Chinese, Cina, silakan promote datang ke kedai. Saya ada kedai nasi Hainan dah. Ada satu cabangan kat Senawang dengan S2. Kalau betul kita sahabat-sahabat kita nak pergi Lhasa, Google atau Waze Syafiq Lee resipi je nasi ayam Hainan. Tapi yang kalau menu untuk macam Chinese special, kita hanya buat untuk special order je. Untuk ho kita special order lah. Baik, kena telefon dulu lah. Telefon dulu sebab kita tak hari-hari untuk kita hanya terima special order je untuk Chinese food lah macam steam ikan ke. Masih saya tak sabar nak pergi tengok kedai chef sendiri. Boleh. Saya tak sabar nak habiskan ni kejap lagi. Nanti kita makan boleh. Dan lepas ini kita nak beritahu kepada anda juga tabung bersamamu, jangan lupa hulurkan tangan, ringankan beban, bersama-sama kita kongsikan kebaikan buat mereka yang memerlukan bantuan dengan menderma di tabung bersamamu. Untuk maklumat lanjut boleh layari Facebook bersamamu TV3. Ya betul. Okey, dan MHI untuk hari ini sampai di sini saja, dan esok kita nak bawakan topik berkenaan dengan Isra' dan juga Mi'raj. Yang difahamkan ada beberapa negeri yang bercuti umum pada hari esok. Jadi kalau cuti-cuti itu tengoklah Malaysia hari ini. Ataupun semoga persiapan menuju ke CNY Tabor Cina semua dipermudahkan. Dan selamat tahun baru Cina. Selamat tahun Cina. Belum lagi. Saya pun nak cakap penonton.新年快乐，恭喜发财。Selamat hari Chinese New Year. Ya betul. Terima kasih. Dan Sofia juga. Happy Chinese New Year. Sofia New Year semua. Cina. Ya ke? Separuh. Okey. Terima kasih semua. Selamat Jumpa lagi nanti. Makan boleh. Bye. Jumpa makan.